A'udzubillahi minasyaitonir وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada episod yang ke-53 pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada dua ayat daripada halaman yang ke-17. Dan alhamdulillah saya ucapkan tahniah kepada semua dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala terus Allah memberikan hidayah kepada kita. Itulah permohonan kita pada saban hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Untuk sama-sama kita melihat kepada apakah perkataan hidayah daripada Allah dengan Al-Quran Al-Karim yang kita baca pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Tak faham apa? Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah kita dah membaca sebelum ini macam mana nak berinteraksi dengan ahli kitab ya, sebagai panduan kepada kita. Dan menariknya perkataan fa'fu wasfahu ya. Mungkin bagi yang berada di studio, yang berada di rumah masih ingat lagi apa maksud fa'fu wasfahu. Ya, boleh tulis di ruang komen ataupun yang di studio nak menjawab. Okey. Nanti kita waktu sesi bersama dengan Ustaz Tir nanti boleh sama-sama kita melihat fa'fu maksudnya ialah memaafkan ya, sila maafkan dengan kecintaan, dan wasfahu itu buka lembaran baru ya, berlapang dada terjemahannya, tetapi berlapang dada dengan membuka lembaran baru apabila kita berinteraksi dengan ahli kitab. Dan hari ini kita akan melihat kepada dua ayat. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Terus Allah, moga-moga Allah tambahkan keberkatan, kebahagiaan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-111, angan-angan orang Yahudi dan Nasrani, orang Kristian untuk masuk ke syurga ya, perkataan mereka yang sebenarnya tanpa kajian, tanpa asas ilmu yang sebenarnya. Ayat yang ke-112, tidak berasa sedih dan takut bagi mereka yang berserah diri kepada Allah. Kita akan memberi fokus kepada satu perkataan aslama ya, aslama apa maksudnya, nanti ada kaitan dengan Islam, tapi kita sama-sama lihat pada ketika kita membacanya sebentar lagi insya-Allah. Mari sama-sama kita baca dua ayat, ayat 111 dan ayat 112 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul selaku pentadabbur kita. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Al-Quran yang sentiasa ceria, yang sentiasa setia dan istiqamah dengan Al-Quran, sama ada di studio maupun di rumah masing-masing. Mudah-mudahan segala penat lelah kita, usaha kita, ada yang datang ke studio, ada yang berada di rumah, buat kerja rumah siap-siap dahulu. Pastikan siap keperluan dan tanggungjawab kan, sediakan makanan. Di studio pula ada yang pergi ambil anak dan sebagainya, datang pula ke sini siapkan makanan. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu semua menjadi amal kita semua, amal soleh, kerana semata-mata kita nak cintakan kepada Al-Quran, nak belajar isi kandungan Al-Quran yang merupakan petunjuk. Kerana itulah kata Al-Quran tentang Al-Quran. Kata Al-Quran tentang Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan petunjuk kepada jalan yang sangat betul. Baik, kita baca ayat 111 dan 112. Ada angan-angan, perkataan angan-angan. Apa angan-angan orang Yahudi dan Nasrani ini? Kita nak sama-sama tadabbur. Kita baca terlebih dahulu ayat berkenaan yang apa yang Ustaz Fas dah mukaddimahkan tadi. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-111 dan ayat yang ke-112. Hari ini kita dua ayat saja Ustaz ya. Agak pendek tetapi pedoman hidayah yang ada itu adalah amat besar untuk kita ambil bersama. Sebelum ini kita sudah pun belajar tentang bagaimana menyikapi kepada orang-orang ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasrani pada zaman Nabi dan juga pada zaman kita ini, iaitu mereka ini mungkin hasad ya, mereka nak mengeluarkan umat Islam daripada iman, tetapi jangan kita panik ya, jangan kita panik dengan kita menggembar-gemburkan kehebatan ataupun segala komplot yang mereka ada. Itu satu perkara, pada pihak-pihak tertentu bolehlah buat tugas tersebut Ustaz ya. Betul. Tetapi kita sebagai umat yang beriman, insya-Allah umat Islam yang ingin beriman, pastikan meletakkan keutamaan ya. Apakah keutamaan yang Allah bawakan pada ayat 110 yang kita belajar sebelum ini? Wa aqimus solah wa atuz zakah ya. Ibu ayah pemimpin perlu pastikan yang utama diutamakan ya. Pasal kadang-kadang kita kata bahawa ada cabaran, musuh lah apa sebagainya, rupa-rupanya musuhnya datang daripada diri sendiri, iaitu apabila seseorang itu tidak mendirikan solat, membina hubungan dengan Allah, dan juga wa'atuz zakah, membaiki hubungan dengan manusia dengan kita mengeluarkan zakat. Peranan zakat ini adalah untuk mengurangkan gap Ustaz ya, perbezaan di antara orang yang mampu dengan mereka yang tidak mampu. Dan ini penting. Kerana apa? Kerana itu akan mengundang kepada takwa, dan bila takwa Allah akan beri jalan keluar. Ya, jalan keluar itulah yang Allah nyatakan seawal ayat 107, Allah ini wali dan Allah ini sebagai nasir. Wali adalah rakan yang rapat, yang sentiasa temankan, lindungi. Tapi nasir ini adalah mungkin bukan orang rapat tetapi boleh memberi pertolongan apabila seseorang itu dizalimi ataupun dianiaya. Jadi ini cara bagaimana Nabi, sahabat berinteraksi dengan mereka yang hasad kepada mereka, dan juga peranan ataupun panduan untuk kita bersama. Jadi apakah perkataan mereka yang rasa hebat ini Ustaz ya? Sekali lagi, masih lagi kalau kita perasan surah Al-Baqarah ini banyak mengulang tentang orang Yahudi ya. Orang Yahudi kalau dalam surah Al-Fatihah itu yang selalu kita doakan, ghairil maghdubi alaihim ya, bukan orang-orang yang dimurkai. Jadi itu sebabnya surah Al-Baqarah ini menerangkan ghairil maghdubi alaihim. Kalau kita nak belajar macam mana berinteraksi dengan waladhdallin, bukan orang yang disesatkan, iaitu di kalangan Nasrani, banyaknya itu nanti bila kita pergi kepada surah yang ketiga, surah Ali Imran ya. Jadi dua perkara ini bukan sekadar Yahudi dan juga Nasrani di luar sana, itu satu, tetapi lebih daripada itu, sebagaimana kita doa dalam surah Al-Fatihah, kita tidak mahu dimurkai sebagaimana orang-orang Yahudi dimurkai, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kita tidak mahu disesatkan seperti mana orang Kristian yang disesatkan kerana mereka beramal baik ya. Mereka kalau nak cakap baik Ustaz ya, dermanya banyak. Kalau saya ada cakap dengan kawan ketika di luar negara dahulu, mereka punya infak mereka ni daripada pendapatan 20%. Kalau kita kalau zakat kita ni 2.5%, mereka sampai 20%. Ya, sebahagian daripada kumpulan Kristian, bukan semua ya, sebahagian, terutama yang selalu pergi ke gereja. Jadi komitmen mereka sampai 20%. Cuba tuan-tuan bayangkan, gaji tuan-tuan 5,000 ataupun 2,000 ya, setiap 2,000 tu 400 pergi ke gereja untuk dakwah dan sebagainya.
Jadi mereka amat baiklah kalau kita cakap baik, tetapi rupa-rupanya baiknya itu atas bukan ilmu. Bukan ilmu, kerana asasnya mereka menyembah kepada Jesus ataupun Nabi Isa, dia kata sebagai God, kan, sebagai Tuhan. Tetapi sebenarnya yang disalib itu bukannya Nabi Isa, tetapi adalah disciple pengikut kepada Nabi Isa tersebut. Tapi mereka tak tahu, ya, ilmu itu perlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah yang mereka cakap dalam ayat 111 ini? Kerana mereka ni yakin sangat, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, ya, tidak mungkin masuk ke syurga itu kecuali mereka yang agama Yahudi ataupun Nasrani. Dia ada kumpulan Yahudi pada zaman Nabi di Madinah itu, dia datang berjumpa Nabi, dan ada orang Kristian daripada Najran, dia datang berdiskusi dengan Nabi. Itu salah satu sunnah Nabi lah, berdiskusi dengan orang-orang daripada agama lain untuk dakwah, ya. Jadi kita kena cari juga peluang, ya, untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat kita daripada agama yang berbeza, kerana kita perlu bawakan bukti, ya, bukti ataupun bayinah, tapi dalam masa yang sama juga kita perlu membawakan contoh-contoh teladan kepada mereka. Jadi mereka cakap begitu, tidak mungkin Yahudi ataupun masuk syurga kecuali mesti jadi orang Yahudi. Yang satu lagi kumpulan kata mesti jadi orang Kristian. Tapi apakah balasan ataupun respon terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang kita ingin perhatikan sebentar lagi. Namun kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك
الصادقين صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami ayat yang ke-111 dan 112. Sebentar tadi kita membaca kembali ayat 111 untuk kita memahami apakah psikologi di kalangan mereka yang dinamakan sebagai Yahudi ataupun Nasrani, dan dijelaskan secara tuntas di sini kerana mereka pada zaman Nabi berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyatakan la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara. Tidak mungkin masuk ke syurga itu kecuali mesti jadi Yahudi. Ini kumpulan Yahudi yang bercakap, ataupun yang datang daripada Najran juga menyatakan pada Nabi bahawa sebenarnya tidak mungkin masuk syurga kecuali menjadi orang Kristian. Mengapa mereka cakap begitu? Satu ialah ini memang keinginan semua orang, Ustaz ya. Semua orang nak masuk syurga, satu ya. Jadi mereka pun dia beragama, dia nak kena yakinlah juga kan, takkanlah masuk agama masuk ke neraka pula kan. Itu satu. Tetapi yang keduanya ialah bila mereka yakin dengan perkara ini, mereka ingin mempengaruhi kepada orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sila masuk Yahudi, sila masuk ke Kristian pasal kami yang boleh masuk syurga, kamu tak masuk ke syurga. Jadi ini dia punya motif mengapa mereka menyatakan perkara tersebut. Tetapi apakah respon daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan pada kalam perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi itu Allah ajarkan kul ya. Tetapi di sini terus saja Allah membalas, tak perlu diajarkan kepada Nabi nak ceritanya ialah semua ini adalah harapan. Kan? Itu harapan tu kira bahasa lembut lah tu ya. Semua ini adalah lebih kurang macam sampah lah, lebih kurang kan. Perkataan yang tidak ada asas ya, tilka amaniyuhum. Ini semua adalah amani ya, amani. Kalau kita belajar sebelum ini pada ayat yang sebelum ini Ustaz ya, di mana kita berjumpa dengan istilah ummi. Ayat yang ke-78. Ayat ke-78 muka surat 12 kita sudah pun berjumpa dengan perkataan amani, iaitu maksudnya harapan ya, cita-cita. Dan ini muncul pada siapa? Di kalangan orang-orang biasa ya, wa minhum ummiyun, yang tidak mengetahui kepada isi kandungan daripada kitab Taurat. Mereka ni hanya angan-angan saja. Dia ingat bahawa saya tahu apa kitab Taurat ni, dan tetapi mereka teka-teka sahaja sebagai pelajaran bahawa bagi kita jangan sampai kita rasa kita ni beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Memang slogan tu selalu cakap kan, tapi apa isi daripada surah Baqarah? Adalah adalah kat situ. Kita serahkan kepada Pak Ustaz untuk menjelaskannya, yang awak ni beramal dengan apa kan. Jadi perkara itu yang kita tidak mahu jadi sebagai golongan ummiyun yang dinyatakan pada ayat 78. Jadi perkataan yang sama muncul kembali dalam ayat 111 ini, iaitu tilka amaniyuhum. Ini adalah angan-angan mereka. Bila seseorang itu tidak mendalami pada kitab Ustaz ya, dia cepat sahaja kena kepada satu penyakit namanya amani ya, yang itu berangan-angan. Orang kata apa, ada cerita angan-angan Pak Pandey kan, tak tahulah kisah tu betul ke tidak, tapi orang rasa macam Pak Pandey ni tak berapa, ialah pandai kan, maksudnya tak berapa bijak, itu satu hal. Tapi kalau katakan Pak Pandey belajar Quran, okey je kan, pasal dia bukanlah berangan-angan dengan angan-angan kosong, dia adalah angan-angan yang sebenarnya diasaskan kepada kebenaran. Itu sebabnya bila Allah menyatakan mereka itu bercita-cita sahaja ataupun angan-angan kosong, kalau katakan Nabi nak berhujah dengan mereka, Nabi boleh je cakap angan-angan. Tetapi lebih daripada itu Allah ajarkan apa? Bukan cakap pada mereka angan-angan, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Jika betul lah apa yang kamu cakapkan tu, datangkan burhan ya. Burhan ini adalah cahaya yang amat terang seperti matahari Ustaz. Dia kalau lampu yang biasa ni, ini bukan burhan. Ini mungkin kita cakap nur ke diyak ke apa ya. Tapi kalau burhan itu lampu yang menyebabkan kita silau dan tak dapat lampu-lampu ni semua habis ya. Jadi kalau mereka ni adalah kebenaran ya, kalau katakan ada kebenaran, mereka ada Taurat ya, jadi sebahagian itu benar. Tetapi bila datang saja burhan, sepatutnya dia akan menghapuskan segala cahaya-cahaya yang kecil-kecil yang tidak kuat. Dan ini yang diajarkan Allah kepada Nabi, agar kalau kamu betul datangkan burhan. Dan Quran ini salah satu namanya adalah burhan ya, sebagai cahaya yang terang benderang. Kita rasa kadang-kadang kita baca buku motivasi, dapat kata-kata di internet, dekat Facebook, rasa macam wah ini memberi pencerahan. Datang saja Al-Quran, ia akan mencerahkan lebih lagi daripada
daripada lampu-lampu pendaflor ataupun lampu-lampu Kalimantan, lampu bulb yang biasa-biasa tu. Dia ni semua ni adalah tidak asli. Tidak asli ya bila datang Al-Quran. Kalau zaman Nabi Musa itu apa istilahnya Ustaz ya, tali tu. Tali yang jadi ular tersebut ya, dimakan oleh ular besar yang daripada tongkat Nabi Musa. Itu kesan mukjizat ya. Mukjizat Nabi Musa makan ular yang kecil-kecil yang sihir itu. Kalau ada Quran, ia akan makan kepada segala bukti-bukti yang rendah-rendah tersebut. Jadi bila kita melihat pada ayat 111 ini, apa yang kita belajar? Kita belajar kalau siapa yang claim, siapa yang kata sesuatu, dia kena buktikan. Ini dibawakan, ayat ini dibawakan dalam mahkamah. Kalau katakan siapa nak tuduh, nak kata saya yang betul, awak yang salah, orang yang kata salah itu dia kena datangkan bukti. Ya, ini kaedah. Bukannya orang yang dituduh tu pula yang kena saya kena cari bukti. Bukan. Orang yang menuduh itu ya, ataupun yang claim sesuatu perkara tersebut. Dan dalam ayat yang ke-111 ini bila bercakap tentang in kuntum sadiqin, ini sebagai satu cabaran Ustaz ya. Orang yang cakap itu mesti ada keyakinan. Kalau katakan orang tu tak yakin, orang tu tak pun boleh kata okey datangkan bukti kalau kamu betul, pasal Nabi dah yakin. Allah dah bina keyakinan, dan inilah yang perlu kita munculkan dalam diri kita. Dengan Al-Quran ini, dia punya kebenarannya tak boleh dilawan Ustaz. Dia seperti ular besar makan ular kecil, dia akan hancur jua. Ayat 111 kita baca sekali lagi untuk sama-sama kita menjiwai dan ikuti bahawa dalam segala apa kita perlukan burhan, dan burhan itulah yang kita sedang belajar sekarang, Al-Quran. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bercita-cita untuk ke syurga, tapi disusuli disusuli dengan amalan. Saya ingat sebuah hadis Nabi SAW ya, apa Safas yang dibunyikan al-kayyisu man dana nafsah, orang yang cerdik, orang yang melihat diri dia yang dia menyediakan amalan selepas daripada dia mati. Dan orang yang lemah dia ikut hawa nafsu dan tapi bercita mendapat tempat yang baik di hari akhirat, tapi tak buat apa-apa. Jadi marilah sama-sama kita mengambil pengajaran. Kita baca sekali lagi ayat 111. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-111 sebagai satu kaedah bagaimana kita umat Islam sepatutnya menjadi umat research Ustaz ya, umat yang mengkaji burhan. Pasal burhan bukannya boleh main cakap kelentong begitu saja kan, dia berasaskan pada bukti, dan inilah yang kita buat, iaitu belajar Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang mengikuti My Quran Time ini, kalau dulu Ustaz ya, saya membayangkan ialah nak belajar daripada cover to cover Al-Quran ini, kita bukan orang Arab kan, saya sendiri pun kan bukan orang Arab, rasanya tak apalah, bagilah pak-pak Arab itu yang faham, saya ni kira ikut sajalah, nanti kalau ada pemimpin Arab yang memimpin saya ikut kan. Tapi rupa-rupanya ia bukan hanya untuk pak Arab, tetapi untuk siapa yang ingin ke syurga, kita kena buat research. Dan ingatkan dulu Quran ni untuk orang-orang pandai yang belajar master PhD bahasa Arab ke, baru boleh faham kan. Tapi dasarkan pengalaman jumpa orang-orang kat Perak baru ni, orang Kedah datang, orang daripada Penang datang, ada macam-macam latar belakang. Ada yang memang belajar tinggi, tapi yang belajar tak tinggi pun sebenarnya janji Allah dah mudahkan Al-Quran ini, kita boleh baca Ustaz. Minatnya itu lain macam kan. Kadang-kadang belajar tak tinggi tapi minat pada Quran itu menyebabkan boleh baca. Dan saya yakin pada tuan-tuan juga yang di studio pun ya, latar belakang kita berbeza, tetapi kita boleh faham sikit-sikit ini. Kerana apa? Kerana bila kita ingin ke syurga ni kena ada burhan ya, kena ada bukti. Kalau dalam hadis Nabi itu sedekah itu sebagai burhan,
sedekah itu sebagai bukti bahawa kita ini beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukannya sekadar cakap kosong sahaja, dia perlu ada isi. Dan kita tahu pun orang tu kadang-kadang kita jumpa Ustaz ya. Kalau kita jumpa siapa-siapa, kita tak tahu orang ni dia ada isi ke tak ada. Pada masa dia mula mengeluarkan perkataan saja kita tahu dia ada isi ke tak ada. Itu sebabnya orang yang jahil lebih baik diam agar jahilnya itu tidak keluar. Dan orang yang berilmu ya lebih baik diam ya, tetapi kalau dia keluar mula bercakap itu kita tahu dah dia ada sesuatu yang berharga. Dan kita nakkan kalau boleh kita mempunyai burhan berteraskan kepada Al-Quran, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan iaitu wala khaufun alaihim. Perkataan yang kita ingin fokuskan adalah khafa, takut ataupun khawatir. 124 kali disebut di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, surah Hud dan surah Ibrahim. Mengapa seseorang itu boleh terhindar daripada salah satu penyakit psikologi takut? Apabila dia selalu buat research ya, buat kajian, mendapatkan burhan daripada Al-Quran. InsyaAllah seperti mana tuan-tuan mendengar ya, ambil masa, tetapi ini adalah sesuatu yang amat berharga, menjadi asas rahmat untuk menuju ke syurga. Terus bersama Al-Quran, My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Kita berehat. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. هما جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof silakan bagi Baik. nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap okok. Dia isap okok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan okok. Ada orang dia buka dia buka dengan isap okok. Tapi ni dia tak buka dengan isap okok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap okok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. Support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، صلوات الله عليه. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih pada semua
penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time 2.0. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dan hari ini kita masuk ke surah yang ke-17 ayat 111 dan 112. Kita nak fokus kepada ulang kaji sebutan huruf, makhraj, sifat, hukum hakam tajwid. Kita boleh lihat pada paparan skrin kita yang pertama. Memperkemaskan sebutan ha pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-112. Yang mana ayat 112 ni ada banyak huruf ha. Ha simpul itulah. Ha simpul yang berada di makhraj pangkal halqum kita. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ada berapa banyak dah huruf ha? Sekali baca. Berapa tu ada kat situ? Kita kira sikit, dalam ayat 112 ni ada berapa huruf ha? Wajhahu ada 2 kat situ. Lillahi 3. Wa huwa 4. Muhsinun falahu 5. Ajruhu 6. 'Inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum 9 huruf ha. Huruf ha, bukan huruf ha pedas, huruf ha simpul tu. Yang mana huruf ha ni dia disebut sebagai huruf yang bersifat dengan lemah, huruf yang khafa, yang tersembunyi jauh daripada mulut. Huruf yang paling jauh, tak ada huruf lain lah, huruf ha lah. Huruf ha jauh daripada mulut, maka sebutan dia agak lemah kerana dia tidak berpaut kuat pada makhraj. Makhraj yang sama dengan ha, hamzah. Hamzah juga jauh, tapi hamzah lagi senang disebut. A, I, U, senang. Sebab dia sifatnya kuat. Walaupun jauh daripada mulut, hamzah dekat tempat ha itu, tetapi sifatnya kuat. Tapi ha ni kerana kebergantungan berpautnya lemah pada makhraj, maka setiap huruf ha mesti kita kena sebut dengan jelas. Jangan sebut u, hu, hu, ha, ha, hi, hi, falau. Falahu 'inda rabbihi 'alaihim. Kan? Lagilah pada kalimah yang awal-awal tu. Wajhahu lillahi. Habis gitu ya nafas. Datang daripada paling jauh dekat pangkal halqum. Rasa macam kat dada sebut. Dada. Jufiah. Kita rasa kongkong tu, kita rasa macam kat dada dia punya angin dia. Sebab saluran pernafasan kita rasa macam lemah je. Kan? Jadi lagi-lagi yang berduduk dekat-dekat tu. Wajhahu lillahi. Cuba sebut. Wajhahu lillahi. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. 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 Kan? Jangan sebut bala man aslama wajhahu. Tak jelas. Wajhahu itu penting intonasi. Wajhahu, hu kedua tu ditekankan lagi daripada ha yang pertama supaya tak nampak lemah, nampak 2 ha kat situ. Lagi-lagi dekat. Dahlah lemah, duduk dua-dua pula berjiran macam tu, bertemu dalam satu perkataan. Jadi dijelaskan. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. 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 Okey, jom sama-sama penonton di rumah juga pakat sama-sama kita gemakan rumah kita dengan huruf ha, hi, hu, ajak anak-anak cucu tu.
Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن Wa huwa muhsin. وهو محسن Sebab kita tak mahu bunyi wa huwa muhsin. وهو محسن Kalau banyak huruf ha ni nafas cepatlah habis. Sebab memang huruf tu huruf yang dilepaskan nafas, udara dan juga suaranya. Kan? Falahu ajruhu 'inda rabbihi wala khawfun 'alaihim. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey, kita lihat paparan slide kita yang kedua. Tajwid. Okey. Tidak mengimalahkan kalimah alaihim. Mana pula imalah kat mana tu? Tidak mengimalah. Tak boleh baca dengan imalah. Imalah dalam Quran mengikut riwayat imam kita Hafs an Asim ada satu tempat saja. Di mana? Pada surah Hud. Majriha. Sebut Bismillahimajriha. 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 Kita sebut A. Kat sini alaihim ni jangan kita imalahkan, baca alaihim. Wala khawfun alaihim. Tak boleh baca begitu. Imalah ni maksud dia, Kak Azina mungkin nak beritahu kepada orang-orang yang bersyarak. Imalah ni maksud dia baca dengan mencondongkan bunyi je. Condong bunyi. Sepatutnya A baris atas, baris bawah I dibaca tengah-tengah A. Tidak I baca A. Jadi alaihim kita tak perasan sangat sebab ada mim mati. Tapi kalau kita perasan, perhatikan alaihim, ramai baca macam tu. Alaihi baca. Tak boleh baca alaihi. Quran tak boleh baca macam tu. Salah, kita baca alaihim. Kalimah ni mudah untuk kita tersasar. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Okey. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن. Sin. Wa huwa muhsin. Sin. Wa huwa muhsin. Dan sebenarnya itulah seni dalam kita menyebut huruf-huruf Al-Quran. Bukan sekadar disiplin, tapi dia ada juga seni dalam pengambilan huruf, kelembutan suara. Bukan lembut suara gemah-gemalai itu. Seni dalam menyebut huruf, kelembutannya. Masya Allah. Okay? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. بلى من أسلم
أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kita nak dengar hafazan daripada semua di studio Pulau Istiqamah dan juga di rumah. Sudah pasti walaupun saya tak nampak, Ustaz Fas selalu sebut kalau ayah nak buat kerja nampak, anak jadi baik terus. Maka kita pun tak nak tengok Quran, nak cuba yang terbaik insya-Allah. Tapi kita nak rehat seketika. Hafazan tu kita cuba selitkan nanti insya-Allah selepas ini. Berehat seketika untuk sama-sama kita menghafaz ayat 112. My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وارزقنا تلاوته. Ayat yang berkenaan dengan puasa, ayyaman ma'dudat. Okay, ini adalah hari-hari yang sedikit sahaja. Sekarang ni pun dah sampai 20 dah. Kita tak perasan dah sampai 20 dah. Okay? Dengan itu, yang tak boleh buat ialah kita tak boleh mengabaikan masa kita. Kita akan ditanya tentang masa kosong kita. Okay? Dan Nabi SAW sebutkan ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia terpedaya dengan nikmat ini. As-sihhatu wal faragh. Sihat maksudnya badan yang sihat. Al-faragh masa yang ada, yang kosong. Okey, so bila masuk malam tu tak tahu nak buat apa. Itu masalah tu sebenarnya. Okey, isikan masa yang kosong itu dengan apa yang kita sebutkan tadi, apa saja bentuk amalan ibadat sama ada yang khusus ataupun yang umum, membantu orang Islam, membantu binatang ke apa semua yang memerlukan bantuan kita bantu. Dengan itu kita dah mengisi masa kita. Okey. So jangan, yang tak boleh buat adalah jangan kita buang masa. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami kepada dua ayat daripada ayat yang ke-111 dan 112, dan sebentar tadi sudah pun kita mengulang kepada ayat yang ke-112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Bacaannya kena tu dijelaskan Ustaz ya. Ya, betul. Nak dengar sekali lagi boleh tak ya? Boleh. Ayat ini bersama dengan rakan-rakan di studio. Betul. Ya, untuk kita sama-sama melihat sebenarnya ini adalah satu penafian daripada Allah kepada mereka yang menyatakan tidak mungkin masuk syurga itu kecuali mesti jadi Yahudi dan Nasrani. Allah menyatakan bala, ya, bala itu sebagai satu penafian Ustaz ya. Tak ya, yang sebenarnya yang boleh mendapat ganjaran yang besar daripada Allah adalah man aslama, ya, bukan musliman, ya, aslama. Jadi apa beza musliman dengan aslama? Musliman tu mungkin dia muslim, tetapi aslama ini adalah sentiasa dia menyerah diri, ya. Aslama ini menyerah diri
menyerah wajhahu, iaitu wajahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud menyerah wajah kepada Allah? Kita tahu bahawa wajah kalau serah betul-betul itu Ustaz, paling rendah sekali namanya sujud. Dan antara perkara yang hilang daripada Yahudi dan Nasrani, awal mereka ada sujud, tapi mereka tukar, kebanyakan mereka dah tak ada sujud dah. Kadang-kadang mereka ada rukuk saja tapi tak ada sujud dah, ya. Dan puncak kepada penjerahan diri kepada Allah adalah ketika sujud, dan inilah yang diwakili oleh ayat ini, wa huwa muhsin, dan dia dalam keadaan yang muhsin, iaitu cemerlang, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas, namun kita baca sekali lagi ayat ini yang banyak hu tadi, tapi dekat hujung itu ada hum. Ya, mengapa hu bertukar jadi hum? Kita baca dahulu ayat 112. Silakan. Baik, masya-Allah, kita ulang kembali hafazan kita. Saya akan baca potongan, kemudian penonton-penonton di rumah dan juga di studio bakal ikut. Ada banyak huruf ha, fokus tadi huruf ha yang ada hu tu, ada hum tu, apakah maksudnya? Kita baca dengan hafazan insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surahul Azim. Itulah bacaan ayat yang ke-112, di mana apabila kita melihat siapa yang menyerah wajahnya, maksudnya dia merendahkan dirinya, paling rendah ialah sujud, dan selepas sujud itu sudah tentunya menyerah diri kepada peraturan-peraturan Allah, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang ikhlas. Ustaz, ya, muhsin ini ada ihsan, cemerlangnya puncaknya itu kalau kita belajar ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang-orang ini, ihsan ini menurut Ibnu Kathir ada dua syarat, ya. Kita belajar juga dalam surah Al-Kahfi ayat yang akhir itu, yang pertama ialah mesti buat kerana Allah, dan yang keduanya mengikut sunnah Rasulullah, ittiba', ya, mengikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsisten dengan asyhadu alla ilaha illallah kerana Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi subuh kita semangat sangat Ustaz, ya, ikhlas kerana Allah 3 rakaat tak boleh, ya. Pasal ikhlas tapi dia buat tidak ikut sunnah Rasul tak boleh, pasal semangat sangat kan, tak boleh. Tapi kalau semayang 2 rakaat subuh memang betul ikut sunnah Nabi, tetapi lepas solat tu selfie kejap done kan. Lepas tu nak tunjuk pada satu dunia bahawa wah, saya ni subuh berjemaah baca surah Baqarah ayat 1 sampai 286, yang itu pun tertolak, ya, tertolak kerana ianya tidak diikhlaskan kepada Allah, itu untuk mendapatkan kemasyhuran daripada manusia. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan falahu ajruhu inda rabbih, baginya ganjaran di sisi Tuhannya. Jadi hu yang kita belajar tadi itu ialah merujuk kepada singular ataupun individual, Ustaz. Mengapa? Kerana sebenarnya penyerahan kita kepada Allah, sujud kepada Allah, ikut peraturan Allah, nak cemerlang buat kerana Allah, ikut kepada Nabi, ini adalah tanggungjawab setiap individu. Jadi kalau ada dua orang yang sama sembahyang subuh juga, tetapi ganjaran orang ini lebih daripada orang ini kerana apa? Satu, mungkin kerana lepas dia sembahyang itu dia nak beritahu, tadi imam baca sedaplah surah Al-Baqarah, nak beritahu dia sembahyang berjemaah lah tu. Pun dengan niat begitu, ajruhu, ganjaran bagi orang individu ini berkurang berbanding dengan orang yang satu lagi pergi sembahyang sama, dengar imam sama, takbir sama, tetapi ganjarannya berbeza. Itu sebabnya di hujung itu Allah nyatakan, di tengah itu falahu ajruhu inda rabbih, di sisi Tuhan ganjarannya, bukan ganjaran mereka, adalah amat spesifik, Ustaz, ya. Itu Al-Quran. Dia amat di sebalik hu itu menjelaskan, kalau katakan
orang-orang Yahudi dia nak masuk Islam walaupun seorang-seorang memang mencabar, tetapi cabaran itu ganjarannya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan beri ganjaran. Bukannya kalau katakan buat baik, menyerah kepada Allah, orang kutuk ya, orang Yahudi dia kalau masuk agama Islam ni memang kena kutuk je ya. Tetapi bila dia tahu bahawa Allah akan sempurnakan ganjaran di sisi Allah bukan di sisi manusia, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kali ini tidak ada kebimbangan kepada mereka, bukan individu. Pasal apa? Pasal kita akan jumpa ramai-ramai bila masuk ke syurga nanti, walaupun ramai-ramai tapi sebenarnya setiap individu ini dia ada pahala masing-masing, Ustaz. Ya, pahala masing-masing ni lah, lebih kurang macam inilah. Kalau katakan saya dengan Ustaz, kita berjumpa dengan rakan-rakan di studio ni, kita sama-sama. Ya, sama-sama. Tapi gaji masing-masing. Gaji masing-masing. Ada yang gaji RM5,000, RM10,000, itu masing-masing. Dia punya kebahagiaan, kalau katakan gaji itu lambang kebahagiaan, masing-masing berbeza-beza. Ya, tetapi dia dapat bergabung dan bila bergabung itu, satu, tidak ada kebimbangan dan yang keduanya, tidak ada kesedihan. Kita dah berjumpa sebelum ini tapi kita ulang balik khauf ini dalam bentuk isim Ustaz ya, dalam bentuk kata nama, yahzanun dalam bentuk kata kerja. Jadi kalau kata kerja tu maksudnya sedih ni kadang-kadang. Ya. Tapi khaufun dia memang sentiasa ada. Pasal benda ke depan namanya bimbang. Jadi kita bimbang tahun 2023 ni ekonomi macam mana, harga emas naik ke turun, kan, saham ke apa sebagainya. Khaufun ada pada setiap orang. Ya, tetapi yahzanun ini dia kadang-kadang bergantung. Kalau kita ingat benda yang lepas, benda mungkin apa, Ustaz, kucing mati okay? Ataupun orang yang disayangi meninggal, kalau kita ingat balik kita mula rasa sedih. Tapi kalau kita tak ingat, dia tidak muncul. Jadi di akhirat, di syurga nanti tidak ada kebimbangan, tidak ada kesedihan. Kesan apabila seseorang itu menyerah diri, walaupun individu-individu, dia tak kisah orang lain buat baik ke tak baik, dia teruskan perjuangan bersama Islam, maka ganjarannya itu amat unik. Jadi kita jangan ikut orang lain ya. Kalau kita ikut orang lain buat itu, tapi rupa-rupanya ganjarannya tidak seperti mana yang ada. Perlukan apa? Burhan. Itu bezanya. Bila ada burhan, ada ilmu daripada Al-Quran, itu yang membezakan. Orang sembahyang subuh sama-sama, 2 rakaat sama-sama, tapi seorang naik pangkat, seorang lagi turun pangkat disebabkan burhan daripada ayat 111 sebentar tadi. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, ialah kita tidak mengucapkan sesuatu yang batil untuk memenangkan diri sendiri. Ya, itu nombor satu. Sebagaimana orang-orang Yahudi, dia claim dia akan masuk syurga, padahal itu semua adalah satu penipuan. Nombor dua, tingkatkan amal dan berdoa agar memasuki syurga dan terhindar azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan amal kita. Dan yang ketiga, kita serah diri kepada Allah dengan sediakan amal kebaikan yang berkualiti. Macam mana nak tahu berkualiti? Kalau kita nak berkualiti, pastikan ada burhan, ya, ada bukti yang datang daripada Al-Quran. Kita doa pada Allah SWT, Allah terima amal kita dan amal kita memang benar-benar berteraskan ilmu, burhan daripada Al-Quran. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, ampunkanlah silap-silap kami, ya Allah. Ya Allah, Kau terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan amal kebajikan, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk terus memberi manfaat kepada ummah, ya Allah. Ya Allah, berilah manfaat, berilah kekuatan kepada kami untuk kami berkhidmat dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kami kepada untuk menjauhkan kemungkaran, ya Allah, cintakan kepada orang miskin, ya Allah, sentiasa membantu masyarakat, ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami berbakti kepada umat ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini bersama dengan rakan-rakan di studio, ya. Kita doa kita jadi buah-buah muhsin, ya. Terus kita cemerlang. Cemerlang ini baiki niat, Ustaz, ya. Niat untuk belajar seorang-seorang dapat pahala seorang-seorang. Kita belajar, saya ni nak belajar ni nanti insya-Allah nak sampaikan pada anak keluarga, dapat pahala lebih. Saya nak belajar agar saya nak latih orang pemimpin memimpin 50 tahun daripada sekarang, pahalanya lagi berganda, Ustaz. Itulah cara muhsin, cara cemerlang, caranya dengan niat kerana Allah, ikut Rasul, dan apakah masa
kita akan manfaatkan sesuatu kebaikan. Dan inilah yang kita ingin sebarkan dengan tabung gerakan Al-Quran, satu platform transformasi dari segi amal kehidupan berdasarkan kepada Al-Quran. Berbeza, ya, duduk dalam masjid tanpa niat tak dapat pahala, tapi kalau dengan niat ia menjadi pahala iktikaf. Dan dengan tabung gerakan ini kita harapkan sumbangan tuan-tuan menjadi burhan sebagai bukti keimanan yang kita harapkan Allah terima, dan terus kita konsisten istiqamah bersama Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang mendalami halaman 18 berkaitan dengan orang Yahudi kata Nasrani tak betul, yang ini cakap tak betul. Siapa sebenarnya yang betul? Kita ikuti My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين